Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, jadi saya akan terangkan secara ringkas perpustakaan digital yang yang akan dibangunkan oleh saya sendiri. Jadi ini penjelasannya tak ambil masa lama, cuma ambil masa dalam 5 minit ke 6 minit macam tu saja. Jadi, first sekali persoalannya, kenapa perlunya perpustakaan digital? Okey, kenapa perlu perpustakaan digital? Rekod guna kertas tak boleh ke? Dan apa fungsi perpustakaan digital? Okey, kenapa perlu digital? Okey, sekarang ni kita beranjak kepada zaman digital. Di kebanyakan uh, pengurusan dia lebih kepada digital. Jadi tidak salah untuk perpustakaan juga ke arah digital. Maksud saya lebih kepada perpustakaan di sekolah. Jadi yang kedua, rekod guna kertas tak boleh ke? Boleh, tetapi kertas dia akan makin lama dia akan makin pudar dan tidak nampak apa yang kita tulis. Jadi menggunakan digital kita boleh lihat, kita boleh rekod dengan jangka masa yang panjang. Jadi kita boleh rujuk lagi rekod-rekod yang lama. Okey. Dan yang ketiga, apa fungsi perpustakaan digital? Okay, saya akan terangkan seterusnya. Okey, perpustakaan digital. Fungsi dia adalah satu, memudahkan urusan peminjaman buku dan pemulangan buku. Yang kedua, merekod masuk buku baru, dipinjam, dipulang, dilupuskan atau hilang. Yang ketiga, mempunyai buku digital yang boleh dirujuk oleh pelajar bergantung kepada kebenaran penerbit dan pengeluar. Maksudnya, sini adalah tidak semestinya buku tu kita boleh digitalkan. Ada buku yang kita kena dapatkan kebenaran daripada penerbit atau pengeluar dia. Jadi buku yang boleh digitalkan biasanya adalah majalah sekolah, kerana majalah sekolah itu adalah kepunyaan sekolah. Jadi yang keempat adalah pengawas perpustakaan boleh mempelajari cara untuk menguruskan perpustakaan digital. Jadi mereka boleh cakap belajar menguruskan dalam perpustakaan digital ni. Jadi yang seterusnya adalah ERD. Okey, ini saya akan terangkan menggunakan ERD, Entity Relationship Diagram. Jadi ini merupakan database yang akan yang akan dibuat untuk untuk perpustakaan digital ni. Jadi untuk info di sini, kita baca dulu info sini. Info perpustakaan digital database. Okey, yang pertama, setiap pelajar akan ada kad metrik. Jadi kad metrik maksudnya setiap pelajar ni dia ada kad, macam kad pengenalan sendiri untuk dia mau pinjaman. Jadi kad tu dia akan ada barcode. Jadi barcode tu kita scan. Jadi dia akan ada maklumat pelajar. Jadi yang kedua adalah setiap buku ada barcode yang disediakan oleh cikgu. Okey, buku pun ada barcode sendiri sebab kita tak boleh guna barcode yang di belakang sebab kerana barcode yang belakang ni, jika buku yang sama banyak, jadi barcode dia duplicate, sama. Jadi kita gunakan barcode yang lain-lain. Jadi walaupun buku, contohnya buku ASK nota praktis tingkatan 1. Jadi dia ada dua buku je dalam library tu. Jadi setiap satu dia punya barcode dia yang berlainan. Jadi yang ketiga, tahap akses terbagi kepada 3, iaitu penyenaras perpustakaan, media, perpustakaan media, guru perpustakaan dan pengawas perpustakaan. Kenapa ada 3? Sebab guru penyelaras ni yang akan mendaftarkan guru perpustakaan dan pengawas perpustakaan. Jadi jika contohnya pengawas perpustakaan itu tidak lagi dah tamat sekolahan, jadi guru tu boleh membuang rekod membuang rekod pengawas perpustakaan itu supaya dia tidak boleh digunakan lagi pada masa yang akan datang. Jadi guru perpustakaan ni dia boleh untuk mendaftarkan pengawas perpustakaan. Tapi penyelaras ni dia boleh masukkan guru perpustakaan dan pengawas perpustakaan. Jadi ini yang super admin. Super admin maksud. Jadi keempat adalah status pula terbagi kepada 5, iaitu buku baru, buku dipinjam, dipulang, hilang ataupun dilupuskan. Okey, kita tengok pada jadual.
Tengok pada ni. Okey, yang pentadbir ni, database pentadbir ni pula, tengok sini. Dia ada ID pentadbir, nama penuh, kata leluhur, nombor matrik. Nombor matrik ni adalah untuk pelajar saja, cikgu tak ada. Okey, peranan ni dia akan ada 3 nanti, sama ada penyaras perpustakaan, guru perpustakaan ataupun pengawas. Nombor telefon cikgu ataupun pengawas tersebut, jantina, alamat. Tingkatan ni hanya untuk pengawas perpustakaan saja. Yang tarikh daftar ni adalah tarikh guru perpustakaan ataupun pengawas perpustakaan tu didaftarkan. Okey. Terakhir log masuk ni adalah untuk bila pengawas perpustakaan ataupun guru ataupun penyaras tu log masuk ke dalam sistem nanti, ke dalam laman web nanti. Jadi tahap akses ni pula ialah tahap untuk setiap akses ni. Jadi ada support admin, guru perpustakaan dan guru pengawas perpustakaan. Kita tengok pula pada rekod pelajar. Rekod pelajar ni dia hanya sekadar rekod saja. Jadi ID pelajar ni dia akan lebih kepada nombor matrik pelajar tersebut. Jadi nama penuh pelajar, tingkatan, jantina, nombor telefon, alamat. Okey, ID pentadbir. Ini maksudnya siapa yang mendaftarkan pelajar tersebut. Jadi kita akan simpan juga ID pentadbir ni. Bila pelajar ni didaftarkan dan apa denda. Denda ni boleh tiada, boleh ada. Maksudnya denda ni bila pelajar nanti dia pinjam buku lebih daripada masanya, jadi ada denda lah, macam mungkin ada 10 sen untuk 10 sen untuk 1 minggu ataupun 20 seminggu 20 sen untuk seminggu mengikut sekolah nanti. Jadi ini adalah merupakan rekod pelajar. Jadi rekod buku ni yang penting. Okey, rekod buku ni kita tengok sini. KPK, FK ni boleh abaikan sebab ini adalah primary key dan foreign key. Jadi boleh diabaikan. Dan yang ketiga adalah ID buku, nama buku, penerbit buku tu, ID pentadbir. Jadi siapa pentadbir yang mendaftarkan buku ni. Okey, nama penuh pentadbir itu dia akan auto masuk bila tarikh daftarkan. Ini adalah untuk buku didaftarkan. Okey, tarikh pinjam ni adalah pula tarikh buku tu dipinjam, ID pelajar pinjam, siapa yang pelajar yang pinjam tu, dan ID pentadbir yang beri pinjam tu. Jadi dia akan scan semua. Jadi tarikh pulang bila pelajar tu pulangkan buku, ID pelajar pulangkan buku tu dan siapa pentadbir yang menerima buku tu dipulangkan. Dan status ni adalah tadilah yang ni status buku tu. Buku ni ada 5 dia. Dan ID pelajar ni maksudnya siapa yang last terakhir yang pinjam. Contoh kalau buku tu hilang. Jadi siapa last yang pinjam buku ni. Jadi ini adalah untuk yang terakhir. Untuk ID pelajar ni yang terakhir ni. Jadi itu saja untuk penerangan secara ringkas berkenaan dengan perpustakaan digital yang akan dibangunkan. Jadi setakat ini saja untuk sebelum tu saya akan tunjukkan secara ringkas lah. Tunjukkan secara ringkas. Ini merupakan database yang dibuat. Database yang dibuat. Ini adalah pentadbir. Pentadbir ini pula merupakan rekod buku. Okey, jadi itu saja daripada saya. Okey, sekian, terima kasih.